للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-61. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Terlepas juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang berterusan kepada kita di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan bebanan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan kejayaan. Bahkan mereka ini tidak akan menanggung segala bebanan lagi ketika mana di Yaumul Mahsyar nanti. Dan mereka tidak akan sesekali bersedih di saat ketika mana mereka berada di alam mahsyar nanti. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni dengan sebenar-benar takwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka fahamlah kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu dia nak kita jadi manusia yang bertakwa dan reti takut kepada dia. Dalam masa kita reti takut, kita beramal dengan apa yang didatangi oleh Allah dan Rasulullah. Dalam masa kita beramal dengan apa yang didatangi oleh Allah dan Rasulullah itu, kita selitkan persiapan kita untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa kita menantikan dan kita menunggu dan bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadilah manusia yang redha di atas pemberian Allah kepada kita sekalian. Maka kita akan menjadi manusia yang akan berjaya di dunia sampailah berjaya ke akhirat kelak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dah masuk dalam bulan Rejab, tuan-tuan. Bila masuk dalam bulan Rejab ni, tuan-tuan, dalam bulan Rejab ini perlu kita semayan amalan-amalan kita yang kita nak kukuhkan di dalam bulan Ramadan nanti. Cari apa amalan yang tak pernah kita buat ataupun yang kita teringin nak buat di dalam bulan Ramadan. Bina dan semainya di dalam bulan Rejab ni, tuan-tuan. Selesai habis bulan Rejab, masuk bulan Sya'ban, siramilah amalan-amalan kita itu, diteruskan rentetan daripada bulan Rejab ke dalam bulan Sya'ban
supaya kita menuainya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita akan menjadi manusia yang berjaya dengan sebab usaha kita tersebut terhadap amal-amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ni insya-Allah kita masuk tajuk baru tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan bab majaa fi dhiyafah wa ghayatid dhiyafah kam hiya, iaitu bab yang menceritakan tentang menyatakan tumpangan dan penghabisan tumpangan itu berapa hari yang dia boleh tumpang. Ni tuan-tuan, kita bicara dah tajuk ni pada bulan lepas, cuma tak habis lagi tuan-tuan. So hari ni kita habiskan tajuk ni insya-Allah. Bulan lepas kita cerita tentang orang yang mai ke rumah kita. Berapa hari dibolehkan tuan-tuan? 3 hari. 3 hari. Hari yang pertama layan dengan cara baik, jamu dia makan lebih baik daripada apa yang menjadi kebiasaan kita makan di rumah kita, jamu kepada dia. Itu disuruh oleh syarak kita. Adapun hari yang kedua dan hari yang ketiga, ikut keupayaan dan kemampuan kita untuk kita nak bagi dia makan apa, nak jamu dia apa. Adapun hari yang keempat, 5 dan 6 dan ke atas, terpulang kepada kita. Bahkan apa yang kita berikan selepas daripada 3 hari tersebut dikira sebagai sedekah, tuan-tuan. Tetapi bagi tetamu yang hadir ke rumah kita setelah lebih daripada 3 hari, dia menantikan duduk di rumah kita sampai berhari-hari seolah-olah dia menantikan sedekah, maka ketika itu dikeji oleh syarak, maka janganlah berbuat sedemikian. Itu tuan-tuan, itu cerita pada bulan lepas. Maknanya layan tetamu ni tuan-tuan dituntut kepada kita. Maknanya hukumnya apa? Hukumnya sunat tuan-tuan, bukan wajib, sunat. Majoriti Imam Mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Adapun Imam Ahmad wajib layan tetamu sehari semalam. Itu dikatakan oleh Imam Mazhab Imam Ahmad. Kita Imam Syafi'i sunat saja. Kemudian disebut ada 3 jenis tetamu. Ada tetamu yang kita undang, kita jemput dia, mai rumah aku, dia pemai. Yang tu tetamu yang kita undang. Adapun tetamu lain yang tak diundang, dia mai musafir daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada Corok Tokun, dia mai sini. Dia sampai sini, sampai PJ, kita panggil dia, dia pun tetamu kita. Ada tetamu lagi, dia tak kenal siapa, dia pergi ketuk rumah kita, dia kata, "Ji, tumpang makan boleh?" Kita kata, "Dia ni lah, nak marah tak marah, nak bagi tak bagi, mai." Jadi pun dibolehkan sebagai status dia sebagai tetamu. Okey, itu yang kita sebut pada bulan lepas, tuan-tuan. Ingat? Tak apa, tak ingat tak apa. Ustaz ingatkan insya-Allah. Jadi itu kita cerita pada bulan lepas. Dan pada hari ini dia masuk satu tajuk, iaitu sambungan dia. Bahkan dia kata apa? Disebut di sini iaitu kata-kata daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Abi Shuraih Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-diyafatu thalathatu ayyam wa ja'aztuhu yawman wa laylah wa ma anfaqa alaihi ba'da dhalika fahuwa sadaqah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok Nabi cerita, Nabi sebut ni tuan-tuan. Nabi kata masalah menumpang tinggal di rumah orang lebih daripada 3 hari itu tidak diharuskan oleh syarak apabila jatuh kesempitan dan kesusahan bagi tuan yang mempunyai tempat tumpang itu. Maknanya apa? Kita duduk bertengger, duduk landing di rumah orang ni sampai lebih 3 hari, sekiranya menyusahkan tuan rumah tersebut, itu ditegah oleh agama. Dia apa? Ditegah oleh agama. Tak apa lah Ustaz, abang saya, dia kira abang dia. Abang dia pun ada anak juga, abang dia pun ada bini juga. Bini sampai kedut dai. Sebab apa? Abang dia, adik dia tak balik-balik. Tak tahu pun nak bagi buah kilah apa, nak bagi dia balik ni tak tahu.
Sebab dia buat perumpamaan macam-macam dah. Marah kat kucing pun dah marah dah, tak balik-balik juga. Puas dia cari buah kilas tu tak jumpa. Jadi orang yang hadir tu, yang main rumah dia tu tak faham bahasa. Jadi dia nak marah pun tak berani, nak halau pun tak berani. Jadi dia redha je. Tetapi fahamlah kita, orang yang menjadi tetamu itu kalaulah menyusahkan tuan rumah tersebut, itu ditegah oleh agama kita. Faham tu? Bahkan kata Nabi SAW, dan barang yang diperbelanjakan atas dhaif kemudian daripada 3 hari itu, maka ialah seperti sedekah, yakni berpahala jua bagi tuan tempat tumpangan itu, dan jadilah seperti orang yang menerima sedekah kepada orang yang menumpang. Maka jikalau orang yang menumpang itu berharti kemanusiaan, tidak kiranya ia menumpang lebih daripada 3 hari, melainkan apabila dapat keredaan daripada tuan tempat tumpangan itu. Maka jikalau jadi menyempitkan orang tempat menumpang itu, tiada harus ia tinggal sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi kata, wala yahillu lahu ay yaswa indahu hatta yahrijah. Sadaqa Rasulullah SAW. Dan tiada halal bagi orang yang menumpang itu bahawa tinggal diam ia di sisinya hingga menyempit dan menyusah akan orang yang tempat ia menumpang itu. Kata Abu Isa At-Tirmidzi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah, daripada Abi Hurairah, dan katanya lagi bermula ini hadis sahih. Tuan-tuan, hadis kita baca pada malam ni tuan-tuan, hadis sahih. Maknanya kita boleh pakai sebagai hujah dan boleh beramal dengan dia. Itu masalah. Menumpang tinggal tiada dengan izin tuan rumah lebih daripada 3 hari itu, tidak halal ia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dalam syarah Muslim, tiada halal bagi orang yang menumpang itu tinggal di rumah tumpangan kemudian daripada 3 hari hingga menjatuh akan tuan rumah itu di dalam dosa, kerana boleh jadi mengumpat ia akan orang yang menumpang itu sebab panjang masa ia menumpang itu. Janganlah sampai jadi tuan rumah tu berdosa. Sampai tuan rumah pun maki hamun dah, duduk sama-sama bini ni, duduk sama isteri dalam satu bilik ni, sambil-sambil nak tidur tu dia maki. Dia kata teruk betul orang yang main rumah kita ni, tak erti bahasa. Puas lah kan? Dia duduk maki dua-dua orang ni. Bila maki ni jadi dosa. Jangan sampai buat dosa tuan rumah tersebut disebabkan dengan kewujudan kita di rumah dia. Itu disuruh kan? Atau boleh jadi datang kepadanya apa barang yang memberi mudarat ke atasnya, atau disangkanya akan sangkaan yang tiada harus. Masalah. Menumpang tinggal lebih daripada 3 hari dengan kehendak tuan rumah tempat menumpang itu, harus ia sebagaimana kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, adalah hukum tiada harus menumpang lebih daripada 3 hari itu apabila tinggal dengan tiada diajak oleh orang yang mempunyai tempat itu. Adapun apabila diajaknya dan dipintanya tinggal lebih daripada 3 hari, ataupun diketahui dan disangkakan tiada benci ia tinggal lebih daripada 3 hari, maka tiada mengapa tinggal lebih itu. Tuan rumah kata apa? Hang nak duduk berapa hari pun hang duduk lah, aku tak kisah. Kata hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, hari kelima pun okey lagi, sama yang mood dia. Dia kata aku memang suka orang main rumah aku. Habis. Aku memang suka orang main rumah aku, duduk sampai setahun pun aku suka. Tu tak. Yang tu dah lain tuan. Jadi maknanya fahamlah bahasa tuan rumah tu. Tu pun nak kena bagi tahu tuan. Kadang-kadang dia jenis seronok ni. Dia tak pernah jumpa kawan dia. Jumpa kawan dia last sekolah menengah lepas SPM. Lah yang tu jumpa balik waktu tu dah umur 50 dah dua-dua orang, umur 50 dah. Jumpa kat Mekah, dia kata balik nanti hang mai singgah rumah aku, mai tidur lama sikit rumah aku. Dia rakam kata-kata tu waktu di Mekah, hang mai tidur rumah aku biar lama sikit, kita sembang lama sikit. Tuan-tuan, dia rakam kata tu. Dia balik ke Malaysia, touchdown di KLIA, dia call, Syekh Ji kata nak jumpa. Tak apa nanti ya, minggu depan saya mai boleh? Boleh, mai.
Main-main pula tuan-tuan, memang dia bagi sungguh. Sebab Pak Haji yang dia jemput ni, Pak Haji yang jemput ni tuan-tuan, tukang masak pencen daripada hotel tuan-tuan. Nak jadi cerita tu kan, nak jadi cerita. Jadi seronok dia. Hari pagi petang menu ni, malam menu ni, siapa menu ni, besok yang ni menu, lusa menu yang ni, menu bagai-bagai jenis ada. Dia kata seronok duk rumah Haji oi, makan puas sampai tak keluar duit RM1 pun tak keluar ni. Kira seronok syok sungguh duk rumah hang ni. Memang aku memang suka hang duk lama-lama lagi. Hang nak duk berapa hari lagi? Setakat hari ni dah 5 hari. Besok aku balik besok balik. Cantik dia kata. Rupa-rupanya cantik dia balik tuan. Jadi maknanya kalau tuan rumah redha tak ada masalah. Yang jadi masalah tuan rumah tak redha. Atau tiada halal lebih melainkan dengan izinnya kerana zahir hadis. Jawabnya wallahu a'lam. Bahkan tajuk yang seterusnya disebut bab ma jaa fi sa'i 'alal armalah wal yatim, iaitu bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kelebihan menguruskan atas janda dan anak yatim. Ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan dengar ni tajuk. Saya saja nak baca tajuk ni tuan-tuan, dia main pusingan kitab tu macam tu. Dia kata apa? Bab yang menceritakan tentang menguruskan atas janda dan anak yatim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sekiranya ada kerabatmu perempuan lagi janda ataupun ia anak yatim, maka tolonglah uruskan apa kerjanya, atau kamu tolong beri belanja bagi mereka itu, maka perbuatan yang demikian itu mendatangkan pahala bagimu, akan pahala yang besar, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah aw kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasan gharib sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bermula orang yang mengurus atas perempuan janda dan orang miskin seperti orang yang berperang fisabilillah pada pahalanya, atau seperti orang yang puasa pada siang hari dan berjaga malam berbuat ibadah. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. So hadis ini hadis sahih. Tuan-tuan, dua benda ni disebut tadi, kerabat kita, adik-beradik kita. Kalau kita ada adik-beradik perempuan, tiba-tiba kematian laki dia, kita tolong adik dia, adik kita yang perempuan janda ni, tolong dia, kita tolong bagi duit kat dia, kita tolong beli perkakas keperluan dia, kita support anak-anak dia yang yatim tersebut, kita belanja dia elok-elok, kita jaga segala keperluan dia. Pahala dia seperti perang fisabilillah. Besar tuan-tuan, besar. Maknanya apa? Tuntutan untuk menggalakkan manusia tolong menolong di atas nama Allah itu sangat disuruh oleh agama kita. Terutama adik-beradik kita yang perempuan, bantu dia sebab dia kematian suaminya ataupun dia ni dalam keadaan ibu tunggal, bantu dia. Maknanya kerabat kita. Faham tu bahasa tu. Tadi tuan-tuan pergi Remang pula cari mana ni. Itu lain macam. Tuan-tuan pergi cari dalam senarai AJK Masjid. AJK Masjid ada tak senarai list? Banyak tanya list banyak. Kan? Tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Maknanya disuruh tolong. Ada satu peristiwa. Kalau tuan-tuan buka dalam satu kitab, Kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi, di dalam satu tajuk yang nama tajuknya iaitu bab apa? Bab memelihara anak yatim dan janda. Ni tuan-tuan, dia cerita di dalam kitab tersebut. Dia main satu kisah, iaitu keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Keturunan siapa? Keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, namanya Alawiyah. Ingat nama ni. Namanya apa? Alawiyah.
Bila si isteri ni yang bernama Alawiyah ni, kematian laki dia meninggal. Bila laki dia meninggal, dia pun keluar daripada negara dia pergi merantau bersama dengan anak dia perempuan 2 orang. Anak perempuan dia berapa orang? 2 orang. Jalan ni tuan-tuan sampai di satu tempat, anak dia kata, ibu, mak lapar lah mak. Mak dia kata apa? Mak dia kata, kalau lapar pun tak boleh buat apa dah, sekarang dah lewat malam. Malam ni kita lena je lah, kita tidur je lah. Nak tidur di mana ibu? Mak dia kata, kita tidur di masjid dia lah. Mak dia bawa anak 2 orang ni tuan-tuan pergi masuk di dalam satu masjid. Rupa-rupanya masjid tu dah dikosongkan dan tak disolat lagi dah di situ. Masjid yang usang, tak ada lah. Tidur di situ. Besok pagi anak mengadu lagi, mak lapar, kebuluran dah anak ni, anak yatim ni kebuluran dah. Apa berlaku tuan-tuan? Maka mak dia ni bawa anak 2 orang perempuan ni berjalan pergi cari di rumah gubernur tuan-tuan. Ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Orang Islam. Bila ketuk pintu, bagi tahu ni, saya ni keturunan Saidina Ali yang bernama Alawiyah. Ni anak saya 2 orang. Saya baru kematian suami saya. Kami daripada satu negara ni, kami main sini ni dalam keadaan kami nak merantau, nak cari pekerjaan, nak duduk. Kot-kot ada orang yang ada hati perut boleh bantu kami makan dari sudut keperluan kami, boleh selesaikan masalah kami ni. Boleh tak bantu kami, wahai pemimpin? Cuba tuan-tuan tengok pemimpin Islam ni. Dia kata apa? Apa dia? Keturunan Alawiyah. Ada bukti keturunan Alawiyah. Jawab perempuan ni, bukti tak ada lah, tapi memang betul, saya memang keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dia kata minta maaf sebab tak ada bukti. Dia kata, saya tak dapat bantu kamu dan kamu boleh pergi cari orang lain. Perempuan ni tuan-tuan, dia lari pergi tempat lain. Dia pergi cari satu pendeta ataupun satu orang Yahudi tuan-tuan. Pergi cari seorang Yahudi ni. Bukan Yahudi, Majusi. Pergi cari seorang Majusi ni tuan-tuan, pemimpin juga tetapi beragama Majusi. Dia kata, wahai pemimpin, wahai tuan, boleh tak tolong saya? Saya ni keturunan Alawiyah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni anak saya, 2 orang perempuan ni. Boleh tak bantu saya untuk bermalam di sini? Dan kami ni lapar, tak ada apa dah kami ni. Pakaian pun selai sepinggang saja, tak ada apa dah kami ni. Boleh bantu kami? Dia kata apa? Masuk ke dalam rumah aku, dia suruh pembantu dia layan, bagi makan dan keperluan kepada orang yang main mengadu ni. Cuba tuan-tuan tengok apa berlaku kepada keluarga ni tuan-tuan. Malam tu si Majusi ni tuan-tuan, dia bermimpi dia berada di dalam satu mahligai, dan mahligai itu memang untuk milik dia, dan milik dia di atas sebab dia layan janda ni dan dia layan anak-anak yatim 2 orang ni tuan-tuan, memberi segala keperluan kepada 3 beranak ni tuan-tuan. Maka Allah mimpikan dia untuk dianugerahkan kepada dia. Sedang besok pagi dia meluk Islam atas kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab 2 beranak dan seorang perempuan tadi tuan-tuan. Dia masuk Islam sebab tu. Yang kawan tadi tuan-tuan, yang Muslim tadi, dia pun dapat mimpi yang sama. Dia dapat mimpi, dia nampak satu mahligai tersebut, dia teringin nak mendekati mahligai tersebut. Dalam mimpinya, dia ditegah untuk sampai ke mahligai tersebut. Satu suara kata kepada dia, jangan sesekali kamu hampiri mahligai ini. Mahligai ini khusus untuk orang yang memelihara anak yatim dan memelihara janda. Dia dapat mahligai ini. Tuan-tuan, besok pagi dia cari perempuan ni bersama dengan 2 orang anak perempuan ni tuan-tuan. Dia pergi cari satu bandar ni, cari jumpa ni tuan-tuan. Dia kata apa? Wahai Majusi, kau bagi perempuan tu dengan anak dia, bagi kat aku, biar aku pelihara, biar aku jaga. Aku nampak Allah sedang menawarkan kepada aku satu ganjaran yang paling hebat. Aku nak ganjaran tersebut. Majusi itu kata apa? Tak boleh, aku takkan berikan kepada kamu.
Aku nak bagi duit dekat hang. Kalau hang boleh bagi perempuan tu sekali dengan anak dia kat aku nak bagi duit dekat hang. Dengan kekayaan yang aku ada, aku sanggup bagi apa saja. Apa yang hang minta daripada aku? Jawab Majusi itu, wallahi, untuk makluman kau, aku dah memeluk Islam atas dasar mimpi aku tersebut. Di atas kemuliaan aku menjaga anak yatim diorang ni, dengan perempuan ni aku dah masuk Islam. Maafkan aku, dia kata. Apa tuan-tuan tengok? Cerita ni disebut oleh Imam Al-Zahabi. Saya sendiri yang orang kata ubah bahasa dia, tuan-tuan, bagi tuan-tuan faham. Mudah-mudahan tuan-tuan, orang yang jaga anak yatim, orang yang jaga janda ni, tuan-tuan, mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan perbuatannya tersebut. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maknanya itu kelebihan. Kelebihan yang kita tahu sikit saja, banyak lagi kelebihannya, termasuk yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Satu. Bahkan pahalanya seperti mana berpuasa di siang hari. Dua. Yang ketiga, pahalanya seperti mana berjaga malam dengan ibadah sepanjang malam. Itu ganjaran bagi orang yang memelihara anak yatim dan perempuan tadi, tuan-tuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ini kasih sekali masalah. Kasihkan anak yatim itu melembutkan hati dan menyampaikan hajat, sebagaimana ada tersebut di dalam hadisnya begini. Diriwayat orang daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda ni siapa, tuan-tuan? Saya pernah sebutlah nama dia apa. Abi Darda ni siapa? Uwaimir bin Qis bin Malik. Uwaimir bin Qis bin Malik. Itu nama dia. Dia kata apa? Katanya telah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang mengadukan keras hatinya. Maka sabdanya Nabi SAW, adakah engkau sukakan lembut hatimu dan engkau dapati apa hajatmu? Jawab orang itu, bahkan ya Rasulullah, sebutlah kepada aku. Kasihanilah olehmu akan anak yatim dan sapu olehmu akan kepalanya dan beri olehmu akan dia daripada makanan. Engkau nescaya lembut hatimu dan engkau dapat apa hajatmu. Ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang banyak hajat ni dalam ni, tuan-tuan, macam-macam hajat macam-macam. Nak pergi haji tak dapat, nak beli kereta baru tak dapat, kan? Banyak sangat hajat yang tertunda, yang terextend ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari anak yatim. Tuan-tuan buat apa ke anak yatim? Tuan-tuan pergi usap kepala dia. Usap kepala dia, bagi dia rasa kasih sayang seorang ayah. Peluk dia, usap kepala dia. Ni anak soleh ni, pakcik doakan adik jadi anak soleh ya. Jangan risau, apa-apa nak bagi tahu ke pakcik ya. Pakcik ada, insya-Allah. Nanti pakcik tolong. Oi. Boleh buat macam tu. Itu sunnah Nabi. Tuan-tuan selalu buat bila? Hari raya ya, tuan-tuan buat. Raya baru sibuk cari anak yatim. Puasa baru sibuk cari anak yatim. Tak puasa tak cari anak yatim. Itu masyarakat kita. Betul ya agak-agak? Betul ya. Tetapi tengok kat hotel, berceretet anak-anak yatim dalam bulan Ramadan. Penuh anak yatim. 2 meja untuk anak yatim. 2 meja untuk anak yatim. Habis bulan Ramadan, gilek. Tak ada. Mana ada anak yatim? Habis anak yatim makanlah apa yang ada dekat asrama dia tu. Itu masalah kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi suruh kita dapatkan anak yatim tersebut, kemudian usap kepala dia, sapu kepalanya, dan beri olehmu akan dia daripada makanan engkau, nescaya lembut hati kamu. Bagi makanan dekat dia. Dia kata, jom kita pergi kena nasi mandi nak. Mandi? Nasi mandi. Arak. Nasi arak. Okey. Jom nak kereta pakcik. Naik kereta pakcik. Pilah tuan-tuan, tekan minyak. Pi. Saya berjaya. Pi cari apa? Mat'am apa? Mat'am Sabak, tuan-tuan. Tu cari sampai saya berjaya. Pi sampai. Nak makan apa? Order apa? Order je. Pakcik bayar. Seronok dah. Dia kata, saya ada kakak seorang. Ada kakak seorang. Saya ada kakak seorang. Ada kakak seorang. Tak apa,
bawa bekal, beli siap-siap bawa balik bagi kat kakak. Tu tuan-tuan, tu cara dia. Bagi kat kakak, kan? Jangan duk sambung cerita ni pelik-pelik pakcik. Jadi bagi maknanya memuliakan anak yatim itu dengan membelanjakan makanan seperti mana yang kita makan. Belanja makan. Bila dah belanja makan anak yatim tersebut, apa kita buat? Maka engkau dapatkan hajatmu, insya-Allah. Nabi kata segala hajat kita akan tercapai dengan sebab kita buat benda-benda yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tuan-tuan, ini disuruh oleh agama kita. Inilah sunnah Nabi, tuan. Sunnah Nabi ya. Bila kita tahu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita buat. Sebab bila kita buat sunnah Nabi, maka kita akan dapat pahala daripada Allah atas sunnah Nabi yang kita kerjakan di dunia ni. Persoalan, saya tanya soalan. Sebab apa kita perlu buat benda-benda sunnah-sunnah ni, Ustaz? Sebab apa perlu kita buat amal-amal soleh ni yang Nabi duk sebut, yang Allah duk sebut, yang Quran duk sebut, yang kitab duk sebut ni? Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Nanti di alam mahsyar, amal soleh kita akan menyerupai seorang lelaki yang cukup menggembirakan kita. Dia akan main teman kita. Disebut dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, kata Imam Qurtubi, dia bawa main hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di alam mahsyar, teman kita akan hadir, bertemu dengan kita. Dia duduk di sebelah kita. Kita pun heran kat dia, hang siapa pula ni? Tiba-tiba main aku tengok muka hang, seronok hati aku ni. Hang siapa? Dia kata, akulah amalan hang. Sewaktu hang hidup di dunia dulu, hang rajin tahajud, hang rajin duha, hang rajin baca Quran, hang rajin sedekah, hang rajin duduk dalam majlis ilmu, hang rajin solat berjemaah. Hari ni aku datang untuk menemani hang. Sekiranya sewaktu di alam mahsyar ni hang ada takut dengan siapa-siapa, aku akan tenangkan hati hang. Sekiranya di alam mahsyar ni hang dalam keadaan duka cita, aku akan redakan hati hang supaya menggembirakan hati hang. Hang jangan takut, aku ada bersama dengan hang. Oh tuan-tuan, tu baru seronok, tuan-tuan. Ni amal soleh apa pun tak ada, tuan-tuan. Amal soleh apa pun tak ada. Harap apa? Harap orang doa letih lah. Tak apa Ustaz, anak saya doa saya Ustaz. Lega lah anak saya doa pagi petang siang malam Ustaz, lega dah. Oh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita nak masuk syurga ni tuan-tuan, nanti tuan-tuan nak masuk syurga nanti ada 3 jenis orang masuk syurga. Tuan-tuan boleh pilih nak yang mana. Yang pertama, orang masuk syurga sepantas kilat, senang masuk syurga, iaitu orang yang bertakwa. Dia senang masuk syurga. Dia tak perlu lagi syafaat Nabi SAW, sebab memadai ketakwaan dia itu menjadi penyebab dia masuk syurga. Seronok dia masuk syurga, tak perlu bantuan-bantuan siapa-siapa. Oh hebat. Yang ni orang yang bertakwa, first class ni orang. Yang kedua, dia dihumban ke dalam neraka dulu, kemudian Allah selamat dia, Allah kutip dia. Bila Allah keluarkan dia, nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah tulis dekat dahi dia, utaqaillah. Tuan-tuan, Allah tulis kat dahi dia tanda ni, utaqaillah, hamba aku yang dimerdekakan. Tulis kat dahi. Dia nak masuk syurga, dia kata dekat Allah, wahai Allah, aku malulah nak masuk syurga. Sebab apa kau malu? Sebab aku ada tanda dekat dahi aku ni. Tanda tuan-tuan, bukan tandir. Dia kata aku ada tanda dekat dahi aku ni, tolonglah buang tanda aku ni, aku malu. Nanti orang ahli syurga tengok aku, nanti mereka tahu aku ni siapa. Allah hilangkan tanda dia tersebut, lalu aman dia masuk syurga. Dia masuk syurga sebab apa? Dia dimerdekakan sebab apa? Dia tak pernah dalam keadaan dia hidup di dunia, dia buat dosa juga. Dia buat dosa besar, dia buat dosa kecil, dia buat dosa juga. Tahajud pun rajin, tikam 6 ekor pun rajin, tuan. Sekian dimaklumkan, aku sebut juga, tuan. Tahajud rajin, duha rajin, majlis ilmu rajin. Buat apa lagi, tuan? Sihir pun rajin, tuan. Itu main-main, tuan. Jadi maknanya dia masuk dalam neraka dulu, rendam dalam neraka, baru dikeluarkan dia. Sebelum dia nak masuk syurga,
dia akan pergi rendam di dalam satu sungai. Nama sungai itu Nahrul Hayah. Nama apa? Nahrul Hayah. Ada seorang lagi yang ketiga ni, satu amal soleh pun tak ada, tuan-tuan. Satu pun tak ada, semayang pun tak, baca Quran pun tak, main masjid pun tak, apa pun tak, tuan-tuan. Memang jenis cerai nak mampu, tuan-tuan. Itu bahasa. Tak ada apa. Bila tak ada apa langsung ni, tuan-tuan, Allah rendam dia dalam neraka Allah. Bila rendam dalam neraka, Allah keluarkan dia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolong dia. Allah kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, kau pergi cari hamba-hamba aku dalam neraka tu yang tak pernah syirik kepada aku, tetapi mereka ni dosa besar saja banyak di dalam kehidupan mereka. Keluarkan mereka. Nabi pergi cari, Nabi bagi syafaat kepada mereka. Lepas keluar daripada neraka, ditulis di dahinya Al-Jahannamiyun, tuan-tuan. Tulis apa? Al-Jahannamiyun. Apa maksud Al-Jahannamiyun? Iaitu orang yang baru keluar daripada neraka Jahannam. Bila dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak masuk dah ni. Dia kata dekat Allah, wahai Allah, malu nak masuk syurga. Buanglah tanda ni dekat diri aku ni. Kalau hang tak buang, lebih baik hang biarkan kami tinggal di dalam neraka Jahannam. Kami malu yang tersangat amat ni. Oh, dia minta, dia kata apa? Sanggup nak duduk dalam neraka Jahannam ni sebab malu ni, tuan-tuan. Allah kata apa? Aku datangkan angin daripada arash aku, lalu menghilangkan tanda di dahinya, maka diselamatkan dia daripada sebarang tanda di dahinya. Maka ketika itu bertebaranlah dia bahagia di dalam syurga Allah setelah diseksa di dalam neraka Jahannam. 3 orang ni, tuan. So, tuan-tuan nak yang mana? Itu panjang cerita lah. Nah, macam nombor 2 kot, Ustaz. Nombor 3 tu terus, Ustaz. Nombor 1 lah, tuan. Nombor 1. So, tuan-tuan, pilih yang nombor 1. InsyaAllah kita akan bahagia sampai ke syurga. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya tinggalkan, yang boleh saya kongsi-kongsikan. Mudah-mudahan ada istifadah yang baik di atas apa yang kita kongsikan pada malam ni, tuan-tuan, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan, jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini, wahai Allah, menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.